Site. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak buang pepek hitam ni? Sekejap, nak adjust ni. Okay, so malam ni kita nak sambung topik bantahan tapi bahagian produk. So kita dah buat yang perniagaan kan. So macam mana nak jawab kalau orang bagi bantahan tentang perniagaan, kita dah buat last 2 weeks. So hari ni kita cover bantahan dari segi produk pula. Okay, kalau kita tengok kat sini tadi Alun Safida buat gesok usus. Jadi minggu depan maybe kita buat set perut tu, lettuce fiber, soya, and then wallet. Maybe kita buat yang tu next week. Kalau ikut yang sebelah lah. So penceramah dulu adalah Siti Haslin, tapi kedudukan dia sekarang tak tahulah boleh buat ke tak. So siapa volunteer nak belajar benda ni boleh volunteer. Saya nak buat topik set perut minggu depan. Okay, so Kak Ina nak cover bahagian bawahnya, mengurus penolakan. Ada 2 jenis, so ini kali kedua. Jadi kalau kita tengok silibus kita untuk cycle ni, dah habislah. Tinggal minggu ke-8 tu faktor kesihatan dan faktor kesihatan selain makanan. The rest semua kita dah buat. So last week, Senior WM Nuraini buat marketing plan, WM Saizat buat Go Eco. Dan semua kita dah buat, jadi untuk cycle akan datang, kita boleh mula balik minggu pertama, minggu kedua lah. So mana-mana yang siapa volunteer nak buat, kita on saja. Siapa nak praktis, inilah waktu untuk praktis, memahami sesuatu perkara tu. Untuk menjalankan perniagaan ni, kita kena faham 3 aspek ni. Info kesihatan, info produk dengan info perniagaan. Kalau kita betul-betul mahir, insya-Allah kita boleh jawab semua bantahan yang datang kat kita. Okay, so bantahan yang kita nak cover sekarang ni produk krisis penyembuhan. Biasanya kita dapat bantahan tu macam orang kata mahal, barang ni barang Cina, tak ada halal jasim, so lambat nampak kesan baik, ada healing crisis, kopi dapat healing crisis, lepas tu suruh makan yang healing crisis, suruh upgrade, suruh tambah lagi produk yang lain, nampak macam nak jual pula kan. Ada orang jawab itu saya tak minum kopi sebab kafein. Ada lagi orang jawab, oh tak boleh lah, tak sesuai lah kopi ni sebab sakit badan lah, sakit saraf lah, lembik satu badan, muntah lembik. Ada yang jawab sakit kepala, tak boleh tidur, so gagal, so tak boleh order. Ada yang jawab mahal, tak ada duit nak beli, yang atas itu mahal dah. Sampai bila nak makan, lambatnya tak siap-siap. Dapat healing crisis tu, dapat sakit tu, lepas satu-satu dah tak ada penyakit, dapat penyakit, tak ada penyakit, cari penyakit. Itu antara jawapan-jawapan yang biasanya kita dapat ketika kita memperkenalkan produk Shonghu dan dia orang setuju dah nak guna. Jadi nak melepasi bantahan ini satu cabaran juga lah untuk kita handle. Okay, makan siap perut dah lama, setahun dah, tapi rasa macam tak ada kesan apa pun. Kan? Tak percaya lettuce manis tapi tak ada kesan kat bacaan gula. Yang 4 ni bagi dengar yang WM Saizat punya talk. Panjang lebar menjawab lettuce yang manis tu tidak ada kesan bacaan gula kan. So makan nak tapi doktor komen tak boleh makan, jadi takutlah. So nak tanya doktor dulu. Nombor 12 ni. So nombor 12 ni jawab dia senang je. Kalau kita nak betul-betul secara ringkas lah jawapan dekat orang yang kata macam ni. Okay, pada kita kata doktor tak pernah tahu pun linzi tu apa. Kalau kita tanya doktor akan jawab tak perlu. Kan? So dia tak boleh makan. So dia anggap benda ni sama dengan benda yang lain. Jadi dia bagilah contoh. Kalau kata kita nak buat mi goreng yang sangat sedap, kita pergi tanya mekanik motor, macam mana nak dapat resipi yang betul? Macam itulah kalau kita nak sembuh dengan cara menggunakan linzi. Tapi kalau kita pergi tanya pendapat doktor, memang tak kena. Kita kena tanya pendapat orang-orang yang dah makan linzi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ni. Dan kita kena tanya saintis Shonghu. Kita kena tanya nutritionist Shonghu. Bukan kita tanya
doktor. Itu jawapan yang ringkas lah kalau kita. Tapi kalau kita tak nak jawab macam tu, kita kena explain dengan lebih detail lagi. Sebab itulah untuk jawab ni bukan dengan satu ayat atau satu kali jumpa. Perlu fahamkan konsep perawatan dan lain-lain, servis dengan cara yang betul. Barulah peratus kejayaan itu lebih tinggi. Konsep dia macam mana? Jadi kita kata konsep ni nak sihat tu macam mana? Kita jadi sakit tu macam mana? Jadi kita kata agree tak? Setuju tak konsep ni? Kita sakit ni toksik banyak dan nutrisi kurang. Toksik banyak tu datang daripada makanan yang tak sihat lah. Of course lah nutrisi akan jadi kurang. Itu punca sakit. Kalau kita tahu itu punca sakit, kalau kita nak sihat, kita kenalah macam mana buang toksik ke apa, cukupkan nutrisi, macam tu. So, jadi bila kita faham konsep ni, Dina bagi satu contoh lah, Kak Ina bagi satu contoh kat Paman. Ini baru saja sekarang ni, kes buah pinggang, so dapat healing crisis sesak nafas dan paru-paru berair. So kat sini, antara yang kita tanya dia, apa tu, sebelum ni pernah dapat tak paru-paru berair? Apa slow sikit, Bah? Bah? Kejap slow sikit. Dia orang tengok TV, slow sikit. Okay. So jadi bila dia kata sebelum ni dah pernah dapat paru-paru berair, kita dah tahu dah kan. Jadi kat sini kita boleh jawab kan, boleh explain. Kita sakit sebab banyak toksik. Nak sihat kena buang toksik. Okay, dialisis cara cepat buang toksik. Okay, kes ni dia nak kena dialisis tapi doktor baru buat tapak. So kalau boleh tak nak dialisis, jadi makan produk Shongho. So kita yang dah ada pengalaman dalam kes ni, kita dah tahu dah antara yang akan dapat tu, dia reverse kan, jantan kuman, paru-paru berair yang akan dapat balik. Tapi sejauh mana serius tu kita tengoklah bila mereka melalui. So jadi bila dah sesak nafas awak pergi hospital, dah tentulah doktor dialisis kan. Jadi kita katalah dialisis cara cepat buang toksik. Tak apa mula-mula buat dialisis untuk buang toksik dalam darah. Bagus sebab cepat. Kerja Lindsay rawat dan buang toksik di buah pinggang. Jalan toksik dikeluarkan adalah melalui kencing, berak, peluh dan kahak lendir ataupun ENT lah. Darah pula adalah pengangkutan yang bawa nutrisi masuk dan toksik keluar. Jadi toksik yang dibongkar keluar dari celah-celah sel memang kena lalu salur darah untuk keluar dari badan. Okay. So jadi kita kata sekarang ni dia punya problem darah tak bersih kan. Jadi bila kita bersihkan badan, toksik tu akan lalu darah tu lagi. Jadi kalau tak cukup dosis, proses bersih darah tu lambat. Jadi kalau kita buat dialisis pun tak apalah. Okay. Boleh je mula-mula kita cuci darah punya dialisis tu. Lama-lama bila banyak toksik dah keluar, sel-sel baru buah pinggang dah bertumbuh, buah pinggang boleh berfungsi dengan baik. InsyaAllah proses dialisis pun lebih mudah. Akhirnya boleh berhenti dialisis. So nanti Lina share kes-kes Lina dah berjaya rawat buah pinggang. Ini kita kena share. Nak explain, kalau kita explain dan terus share nanti confuse. Sebab kita dah share explain baru kita share yang testimoni tu. So kita kata jangan give up. Makan Lindsay ni boleh je bersama-sama rawatan hospital. Cuma setengah doktor yang tak pernah tahu tentang Lindsay memang dia tak bagi. Kita kena sebut siap-siap. Sebab mungkin doktor kata stop. Dia tak bagi sebab dia tak tahu Lindsay tu apa. Jika dia tahu, Kak Ina yakin dia pun akan guna Lindsay. Sebab Kak Ina ada banyak pengalaman dengan doktor-doktor bidang alopati ni. Yang tak berani pun nak merawat menggunakan cara alopati itu jika terkena kes-kes ahli keluarga terdekat. Okay, jadi kita pun cakap insyaAllah nanti kita share lagi info tu. So, jadi Kak Ina nasihatkan terus makan Lindsay, jangan give up. Dan kita perlu bincang pun benda ni. Dan kita perlu jumpa, explain tentang perkara ini. Iaitu apa? Healing crisis menggunakan hydrology chart ni. Kita nak cakap reverse. Abah boleh tak Abah? So kita nak cakap reverse tu reverse macam mana? Okay. Then kalau boleh kita kata dalam chart ni memang bercerita
Paru-paru berair ni sebab jangkitan kuman dalam rawatan holistik atau Lindsay ni, jika kita dah pernah dapat paru-paru berair, kita akan reverse ke kolom kedua ni balik. Jadi bila you dah kena dialisis, maybe you dekat kolom ketiga ataupun you dah masuk kolom keempat. So bila kita makan Lindsay, kita kena reverse balik. Jadi paru-paru berair tu duduk kolom kedua. So dalam proses memulihkan balik kesihatan kita ni, bila kita dapat paru-paru berair tu, maksudnya reverse proses setengah berlaku. Jadi itu adalah satu tanda yang sangat bagus. So kita bagilah juga rakaman-rakaman tentang healing crisis. Kita dengar tentang healing crisis. Dan banyaklah Zoom meeting yang kita buat bercerita tentang healing crisis. Bukan saja kita hanya menulis di WhatsApp. Kita memang perlu pergi berdepan menghadap, bercerita dengan lebih yakin dan confident. Baru benda ni boleh berjaya. Kalau tak, memang akan berhentilah. Sebab mungkin starting dapat sikit. Mungkin lebih heavy lagi, kita tak tahu. Jadi kita perlu pergi buka chat ideologi ni, cerita reverse tu macam mana. Kita bagi motivation, nak tak datang kolom pertama ni. Kedudukan dia kolom mana, dia kena patah balik. So baca semua benda apa dia kena lalui itu. Jadi kalau nak tahu benda apa yang dah dicerita dalam chat tu, you dengar healing crisis yang rakaman dalam ni ayat ni. Kayaknya selalu post dalam tu. Okey, macam tu. Jadi kita kata kat sini, kalau kita nak sihat, memang kita kena cukup nutrisi dan kena buang toksik. Itulah healing crisis. Itu bahagian yang pertama yang kita kena handle rejection tentang produk. Okey, baru kita boleh sihat. Okey, healing crisis ni satu persatu kena bagi contoh nak jawab kan. Tak boleh tidur, sakit-sakit badan. Itu menunjukkan sistem saraf sedang dibaik pulih. Sistem saraf dah mula berfungsi. Lesu, letih, mengantuk. Itu tanda badan kita sangat acidic. Baguslah badan kita dah detect. So kita jadi mengantuk. Dia tengah nak normalizekan acidity dalam badan kita. Fungsi hati yang lemah tu tengah nak dipulihkan. Kita dapat pening tu sebab angin tadi datang daripada usus yang banyak toksik. Ini kalau kita, jadi nak menjawab benda ni memang kena jawab yang Alun Safi dah cerita tadi. Gambar cat tu semua kena keluar. Untuk nak cakap rentetan dia boleh jadi apa. So baguslah kita tahu sekarang. Kalau dia kata, tak tahanlah saya pening tak boleh buat kerja. Okey, simpan lah kalau tak nak melalui ini. Tak payah stop. Bila stop memang tak dapat. Tapi kita simpan penyakit tu, dia akan membentuk penyakit lebih kronik. Kita kata dengan dia orang, dengan memilih berhenti makan, adakah boleh menyelesaikan apa-apa? Tanya dia. Kalau dia kata, saya rasa lebih baik gini-gini. Okey, adakah lebih baik itu menunjukkan penyakit tidak keluar? Penyakit itu dah hilang? Kita beriskan macam tu. Dan kita cerita. Okey, so demam, kegelisahan, so ini meningkatkan metabolisme, merangsangkan fungsi imun badan, hormon dan sebagainya. Jadi kalau orang tu demam, kita cakap tanya, imun badan tengah berfungsi dengan baik. Askar-askar dalam badan kita tengah mengaktifkan askar-askar dalam badan. Kita makan Lindsay tadi, dia aktifkan askar-askar dalam badan kita. So askar-askar dalam badan kita ni dah aktif, jadi dia buat kerja, dia meronda satu badan kita, so dia dah jumpa segala penceroboh-penceroboh penjahat yang ada dalam badan kita, maka kita jadi demam. Baguslah sebab berlaku peperangan imuniti. Kalaulah askar dalam badan kita itu tidak diaktifkan, penceroboh masuk pun, lalu tepi hidung dia pun, badan kita tak boleh detect. Jadi kita tak demam. Bagus ke tu? Kita tak demam. Sedangkan penceroboh dah masuk. Tapi oleh kerana askar-askar kita tu lali je, jadi tak dapat detect, maka tak berlaku peperangan imuniti. Ibarat macam kita pergi makan kat satu kedai makan, kita ni makan 4 orang. So makanan yang kita makan tu maybe tak berapa bagus, keracunan makanan ke apa ke. Kita yang makan Lindsay detected, kita yang dah on ni, kita yang detect cepat, kita yang muntah dulu. Kalau kita kata tadi, makan Lindsay pun tak power ke? Sebenarnya itulah power. You kesan dulu, you terus muntah, you terus buang. Yang 3 orang tadi yang tak makan Lindsay, maybe tak berfungsi pun sistem saraf dia. Jadi bila semua benda tu masuk, badan tak boleh detect apa. Dia ingat dia orang gagah perkasa dan kuat. Tapi all the kuman tu inkubasi dalam DNA sel kita, membina jaringan dia sendiri, lepas satu DNA sel kepada satu DNA sel sampai dapat menguasai badan kita. Bila di keadaan mana-mana kita dalam keadaan yang stres, penat dan sebagainya, masa tu diserang kita. Tumbang terus, collapse tu, ICU terus. Sebab badan kita dah terlalu lemah.
All the kuman tu dah menguasai tubuh badan kita. Baik kita onlinekan sistem saraf kita dengan minum kopi tadi, masuk saja apa-apa penceroboh, badan kita detect dan kita pun rasa nak demam, terus makan lagi, and makan produk lagi dan akhirnya kita boleh lawan kita minum. Itu demam tu bagus, tahniah. Okey, muntah-muntah cirit-birit. Ini meningkatkan pergerakan usus. So boleh passing out of dung and smelly stools. Najis yang hitam-hitam dan busuk itu dikeluarkan. So ini sign of intoxication dekat usus besar. Cirit-birit tu kalau kita makan lactoberi keluar air hitam tu. Bagus. Muntah tu sebab angin teruk sangat, kadang-kadang muntah dulu baru boleh berak. So ni kalau nak rasa nak muntah, makan ubat tahan muntah. Macam mana nak berak? So kita suppression kalau kita makan ubat tahan muntah. Jadi muntah tu jawapan dia angin tengah nak keluar. Biar dia keluar baru kita boleh berak. Okay, ruam, kulit gatal-gatal, peluh busuk, kahak lendir, kelomomo, tanda fungsi hati yang lemah. Bila hati lemah, usus dan sistem perkuman juga lemah. Jadi gesok usus yang lemah. Jadi sistem ni kena baik pulih, hati kita sembuh, maka penyakit kita satu persatu keluar. Jadi untuk menjawab persoalan ni, guna gambar ajar gesok usus macam Alan cerita tadi. Tapi masukkan produk kita ke tempat yang bila kita cerita set perut. So kalau kita menjawab ni, kena datang sekali lah. Gambar ni, kena guna. Kita cakap sistem ni kena betul. Bila sistem ni betul, healing crisis akan kurang. Jadi untuk betulkan sistem ni, air cukup, apa yang Alun cakap tadi, enzim cukup, bakteria baik cukup, serat cukup. So kita bolehlah so bagaimana nak dapat semua kumpulan ini dengan baik? Kalau kita pilih sayur ke, nak pilih itu pilihan kita. Jadi yang terbaik, kita pilihlah apa? Set perut yang Tuan Guru dah sediakan yang sangat bagus pun. Yang ini, pening, ngantuk, muntah. Semua kat sini. Sakit-sakit badan, sistem saraf. Tak boleh tidur, sistem saraf. Gatal-gatal, BP naik, sistem peredaran darah. Kan? Jadi semua ini kalau nak sembuh dengan baik, settlekan usus tadi. Ini keperluan usus tadi. So, jadi masa ni dia orang kata, oh dah dari kopi nak kena tambah lah lain pula. Macam nak jual barang. So kita tanya dengan dia lah, apa keperluan hakiki, keperluan wajib tubuh badan kita dalam sistem gesok usus? So dia jawab, apa benda? Takkan ada orang yang boleh jawabnya, melainkan orang Shanghai je. So jadi kalau dia tak tahu, kita tak, keperluan tubuh badan pun tak tahu, macam mana nak jaga? Okay, kita kata serat. Oh betul serat. Nak makan serat kat mana? Sayur, macam Alun cakap tadi, berapa banyak sayur. Bolehkah kita makan macam tu? Kalau kita boleh go dengan sayur, tanam sendiri tu sangat baguslah. Tapi takut kita tak terdaya untuk makan harian. Sebab tu datangnya fiber. Tak boleh nak ambil. You nak ambil fiber mana pun ambil lah, suka hati you lah. Tapi itu keperluan yang kena ada dalam sistem ini. Baru kita boleh dapat stool yang cantik. Itu adalah keperluan basic tubuh badan kita. You tak boleh nafikan. Bukan kami nak jual. You tak boleh nafikan tu. You ada problem sistem. You pergi beli kat lain pun tak apa. Kadang-kadang kita kata macam. Tapi kena ada cukup serat. Jangan nanti kita berbelanja membeli serat, tapi penyakit lain yang dapat. Sebab serat tu sintetik. Datang daripada GMO. Cerita pula GMO. Sayur, tomato. Sama saiz tu GMO punya. Cerita pula sawi yang sama pendek, sama daun pun bilangan dia sama 5 helai, 10 helai, satu pokok dan sama tinggi GMO punya sayur. Kononnya nak jaga kesihatan, pergi berbelanja benda macam tu, dapat penyakit juga. Lagi enzim, makan buah. Sama juga buah. Kalau beli buah apple tu disapu dengan apa, untuk berkilat lah dan sebagainya kan. So, tak kisah kalau you nak ambil buah ke apa ke ambil, tapi pastikan you sihat. Saya sebab saya tak ada masa nak pastikan itu semua dah dapat makan hari-hari, maka saya ambil fiber, ambil pollen. Pollen tu enzim. Probiotik nak ambil kat mana? Suka tak suka dia kena ambil lactoberi kita. Tapi kalau dia kata okey dia boleh ada lactoberi probiotik dari company ABC, dia tak apa, kalau you pasti betul yang bagus makanlah. Janji minum kopi kita jangan pening. Kalau you kentut betul, berak betul, you tak akan pening. Lepas tu kalau kita nak fahamkan dia, kita boleh cerita tentang probiotik ni patutnya yang macam mana bagus untuk tubuh badan kita.
Itu cara kita nak jawab pening tadi. Bukan hanya sekadar orang bagi reaction pening nak jawab dia. Jawab gisuk usus je. Apa perlu dekat gisuk usus? Sebab memang nak selesaikan kat sini baru pening tu hilang. Hilang kan? Selesaikan kat sini baru mengantuk tu hilang sebab acidity dah turun. Baru muntah tu selesai. Jadi kena makan set ni. Suka tak suka kan? Okey, tambah lagi soya kalau kita ada dana. Jadi kalau kita dapat lengkapkan ni, barulah sisa ni bagus. Order healing crisis tu boleh hilang. Kalau dia kata, oh tak ada duit lah dia nak makan ni, maknanya kategori mahal lah pula. Macam mana nak jawab mahal? Nanti kita jawab. Okey, ni semua set perut yang kita perlu explain untuk diselesaikan masalah healing crisis dengan lebih cepat. Okay, so ini Kak Ina explain apa yang Kak Ina buat lah. Kalau you dengar Kak Ina cerita biasa usus, semua benda akan keluar. So contohnya pagi-pagi ambillah ni satu. Kopi ke, kalau tak kopi nak bayar panas tak letak kat sini, bubur dalam ni shade jadi macam ni, makan dengan linzi 10 biji. Hari-hari buat macam tu. Kan? Okay. Kalau lah teruk sangat perut, buat satu kotak macam ni. Buatlah 1 bulan, sehari sekotak-sekotak, berbelanjalah 30 kotak. Itu beri. Kalau nak selesai cepat. Okay, so kat sini, bila semua ni benda diperlui dengan betul dan kita dapat makan dengan baik, maka kita dapatlah selesaikan masalah yang pening tadi dengan baik. Okay, so kita tunjuk cara buat semua. Bukan sekadar cakap, tapi kita kena buat. Jadi proses dia tu banyak. Okay, so kita kena cerita ni betul-betul healing crisis tu apa ketika kita servis dia. Ini nak faham topik ni, pergi dengar video Kak Ina tu. Sebab Kak Ina malam ni nak cerita bagaimana nak menjawab tu salah satu benda yang penting kalau dapat healing crisis tentang produk, kena faham topik healing crisis. Jadi you akan dengar topik healing crisis dengan betul bila Kak Ina cerita topik healing crisis. Okay, so dalam healing crisis ni pun, dalam topik ni pun dia kata ikut Chinese medicine, penyembuhan yang benar harus selalunya didahulukan oleh krisis penyembuhan. Kita present slide ni dekat dia, kita kata kena lalu krisis penyembuhan kalau nak sembuh. Kalau dengan cara alopati, you suppress, jadi you tak rasa. Kalau cara holistik, memang tak ada cara lain. Nak sembuh kena buang toksik lah healing crisis. Rasa lebih teruk selepas mengambil makanan kesihatan. Rasa lebih teruk lepas makan linji. Tapi lebih teruk, bila you dah selesai satu cycle, you akan rasa lebih baik. Bila selesai satu cycle, you akan rasa lebih baik. Teruk tu macam ni lah. You ni memang mungkin 2-3 hari, 4 hari sekali baru beres. Jadi bila kita ambil set perut, jadi jam terus lah. Bila jadi jam, kita kata tambahlah lactoberi 1 kotak. Kan? Okay. Yang dengar kata tambah. Yang tak dengar kata tak tambah, jadi tak selesai. So bila dia tambah, maybe dia buat 2 kali shake ke ataupun dia top up lah, double up dosis tu. So ketika tu memang struggle sebab senaklah angin sebu semua. Bila you tambah je, you minum air bagi cukup, you rasa nak terberak, so you pergi flush habis-habis, then you lega. Hilanglah sakit tu. Masa tu orang ni proses mempercepatkan proses healing crisis. Yang tak top up, dia takkan cepat selesai, jadi kejayaan kita servis tu kurang lah. Sampai kita boleh kata berhentilah tak payah makan. So sebab apa? Kita malas dan nak menguruskan dia tu. Kerana tu panjang kalau minum kopi sejauh macam-macam tak ada tambah apa-apa. So last sekali kita kata tak percaya, berhentilah. Berhenti, percayalah dia akan datang cari kita balik. Sebab dia pergi meronda tempat lain semua. Last sekali tak selesai juga, tanya kita juga. Bila kali kedua tanya kita kata okey, nak cepat kena makan ni. Kalau di masa tu dia dengar kata, cepatlah selesai penyakit dia. Kalau dia tak dengar kata lagi, lambatlah lagi. Itulah masalah kita. Kita punya rejection tu bila kita cakap orang tak nak dengar. Orang yang tengah healing crisis tu. Jadi untuk jadi orang tu dengar, memang kita kena bagi contoh, kena tunjuk reverse chart tu, kena tunjuk gambar gesok usut, kena tunjuk video usus yang toksik. Semua benda tu kita kena buat untuk dia yakin yang dia kena lalui benda tu. Jadi adakah healing crisis tu satu benda yang bagus? Good sign. Kita kata bagus sebab badan mendapat kekuatan untuk membuat tindak balas terhadap perubahan biologi badan. Pemulihan. Baguslah. Lepas tu ataupun orang yang tak ada healing crisis tu, ni kita kata orang yang ada healing crisis. Kalau orang yang tak ada healing crisis tu, mungkin dia toxic free atau badan terlalu lemah untuk menerima healing crisis. Kena rasa toxic free tu mungkin.
Jadi badan terlalu lemah untuk melalui healing crisis. Jadi maksudnya nak bagi badan kuat, kena tambah dosis, kena makan linzi grade yang lagi tinggi. Suka tak suka, itulah jawapan dia. Tapi kalau diorang tak nak, tak apa, kita respect dengan pilihan tu. Tapi kita punya kerja kena explain dengan betul. Kena tunjuk. Okay, so healing crisis ini, simptom yang sedia ada ni semua kita ceritalah. So, dan kita kata, setiap satu step tu 3 ke 7 hari untuk satu-satu tindak bala berlaku. Kalau ada 6 perkara, 6 kali 7, 42 hari. Lebih kurang sebulan lebih. Macam itulah kita jawab orang tanya berapa lama. Depend kepada badan. Tapi selalunya satu-satu step tu 3-4 hari ke, 3 ke, seminggu ke. Satu-satu step tu macam mana? Tak boleh tidur 3-4 hari. Oh dah boleh tidur dah. Sakit perut, angin 3-4 hari. Oh dah selesai dah. Oh gatal-gatal badan 3-4 hari. Oh selesai dah. Jadi campur-campur semua benda tu boleh cecah sebulan 2 bulan. Dan bagilah contoh-contoh yang mana orang makan sikit sampai boleh pergi setahun. Orang yang makan banyak 3 bulan 4 bulan settle. Orang yang makan banyak 3-4 bulan settle. Apatah lagi orang yang makan sikit. Dan kita cakap juga calculation. Kebetulan Kak Ina memang ada 2 contoh ni. Full time seorang makan dengan banyak 3 bulan selesai. Sini BM orang ini makan ikut bajet, makan ikut apa ada duit banyak, beli banyak, duit sikit-sikit. So dia mengambil masa setahun, full time seorang mengambil masa 3-4 bulan. So kalau dikirakan kos yang setahun tadi lebih tinggi dibandingkan 3-4 bulan. So jadi maksudnya, dah lah melalui healing crisis tu lama, duit pun lebih banyak. Jadi kalau ada duit, kita kata berbelanja lah, nanti duit tu masuk balik. Okay, so jadi untuk mempercepatkan tu, memang kita kena recommend yang terbaik lah. Sebut, jangan takut nak sebut. Patutnya nak cepatkan masalah sesak nafas tu, masalah pneumonia tu, kena makan YKI. Cakap lah, makan YKI. So kena beli yang 230. Kalau dia tak nak, tak apa. Dia masih nak kekal dengan itu tablet. Kita kata boleh, tapi kena sabar. Nanti tak sabar, you akan give up. Tunjuk gambar ni kan. So you nak yang mana? Kita kata yang sebelah sini general linzi, yang sebelah sini targeted linzi. Kalau untuk problem darah tak ada tadi ni, darah tak cukup tadi, kena YKB. Sebab YKB ni memang B tu for blood. Dan dia juga untuk tulang. Jadi kan buat darah kat susun tulang dengan liver. Sebab tu YKB ni cepat untuk naikkan darah. Tapi dia kata tak apalah dia nak makan YK 270. Kita layan je. Tapi kita kena explain, kita present. Linzi-linzi yang mahal ni. Supaya dia ada dalam kepala dia berusaha untuk makan yang mahal dulu. Bila dah baik sikit baru pergi yang sebelah. General linzi. Okay, so kena explain ni juga. Kita kata sebab tu kena buat 2 perkara ni. Satu, kena pastikan usus ni bagus. Kena tahu gesek usus tu, kena tahu keperluan dia. Kedua, kena makan linzi untuk rawat liver. Nak cepatkan proses healing crisis tu, kena buat 2 perkara ni. Okay, so jadi nak makan linzi tu yang gambar linzi tadi. Pilihlah yang mana. Kalau yang terbaik buat masa ini memang kita kata yang paling reasonable, yang agak ramai orang boleh guna YKS campur YKI. Sebab YKI ni upgrade daripada YK 270. Jadi kalau dia ambil YKI, ditambah lagi YKS untuk semua keadaan, itu the best lah buat masa ini. Makan 3 biji 1 hari. So kita pun boleh makan macam ni. So kalau kita tak ada masalah mahal, nanti kejap. Okay, so ambillah linzi mana yang kita boleh makan untuk membersihkan salur darah kita sampai ke organ hati. 2 step ni je untuk sihat. 2 step ni je untuk menguruskan healing crisis. Jadi kena cerita betul-betul. So bagaimana linzi ni membaik pulih tubuh badan tu, cerita ni. Bagaimana linzi tu clearkan salur darah kita, kena pergi cerita. Jadi ketika mengurus healing crisis ni, bercerita ini berkali-kali supaya dia faham. Dan kena pergi menghadap. Ini pun kena cerita sedetail-detailnya macam mana yang boleh berlaku tu. Kita kata semua benda ni dikeluarkan masuk dalam saudara. So kalau you ambil bacaan gula naik, bacaan uric acid naik, bacaan kolesterol naik dalam darah tu, betul je baru. Sebab darah tu adalah transport. Semua toksik tu akan melalui darah dan keluar ikut 4 cara tadi. Tapi in the process, toksik tu masuk dalam saudara kita, kita ambil darah tu pergi ukur segala mak nenek tadi, memanglah semua bacaan jadi tinggi. Kita kata kat mana nak benda-benda ni nak dikeluarkan? Boleh tak sabar bagi masa 2 minggu lagi, cek lagi. Kalau doktor bagi ubat, contoh sekarang makan ubat darah tinggi 1 biji. So bila tengah healing crisis naik 200, doktor bagi 2 biji. Tak payahlah makan 2 biji. Sebab kita tahu kita buat apa kat badan kita. Makan sebiji juga. Dan terus makan linzi. Semua benda ni kita kena faham dan explain betul-betul kepada kita customer yang tengah melalui rejection crisis. Yang mengatakan saya tak boleh minum kopi.
pening kepala. Kena explain macam ni. Bukan saja explain kopi je. Explain ke usus, explain Lindsay kena buat apa. Kalau boleh makan Lindsay, cepatkan proses hilang pening kepala tersebut. Jadi kita kata Lindsay ni bersihkan segala toksik di selasa dan baik pula sel organ dan sistem badan kita. Dan apa yang kita cakap ni ada pensijilan. Jangan takut. Tapi kalau nak sembuh, kena lalui healing kasi yang pening kepala itu kena diselesaikan. Banyak kali jumpa lah untuk dia yakin. Okay? So lagi satu kita kata dalam menguruskan kesihatan kita ni, kita perlu pilih dua keadaan ni. Sama ada kita nak pilih alopati ataupun kita nak pilih holistik. Bidang yang saya tengah ajak ni, ini adalah holistik. Di mana holistic approach itu work to help the body, nature, healing and peace. Untuk membantu badan kita melalui penyah toksik secara semula jadi. Membantu badan kita boleh melakukan itu. So, apa yang boleh? Makanan kesihatan. Health food. Functional food. Ini masalah kita lambatkan produk kesihatan banyak di pasaran lah. So, you kena tahu bezakan probiotik 1, probiotik 2, probiotik 3. Kalau kita tak pandai, orang lain punya tak payah cakap. Kita cakap kita punya cukup. Tahan suhu, tahan asid, pH 2 kat perut, suhu 42 tahan. So, kita punya dalam bentuk serbuk dan macam-macam yang kita boleh alatkan. Dengar yang Ustaz WM Syahizat cerita. Itu dia menjawab betul-betul tentang probiotik. Okay, kalau allopathic approach work to oppose and suppress system. Ini dia untuk tutup simptom tu. So kat sini ada insurans. Mudah, banyak orang percaya. So itu kita lagi satu kita punya, kita kena present ni kat kawan kita. Kalau you berhenti holistik, maknanya pilih allopati. Pilih allopati nak hilangkan sakit kepala, makan Panadol. Itu suppression. Tunjuk cat tadi. So, gerak ke arah kolon. Sedar-sedar tumbang sebab semua sistem saraf dah out. Cakap terang-terang, dia takut sikit. Sebab kita tahu ni ilmu yang betul. Ilmu yang bukan tipu. Okey, explain benda ni betul-betul. Kan? Kalau allopati dia ke arah sini, yang merah, yang hitam. Kalau lah duduk batuk, demam, batuk semua duduk kolom 1, terus makan ubat batuk, demam semua bergerak pelan-pelan sampailah ke kolom 4. Kalau kita makan Lindsay, dia akan bergerak ke kolom yang pertama. So kita kena explain ni lah. Okay? So kita kena explain benda ni dengan lebih detail. Okay? So of course lah, kalau kita nak baik kena pilih holistik. Okay, so semua ni kena cerita. Dalam menceritakan bahan dari segi saya makan tak sesuai kerana dapat ini. Ini jawapannya. Ini jawab ni betul-betul. Ni nak tahu ni memang kena dengar tu, Kak Ina tak boleh explain ni lah hari ni. Kena dengar Kak Ina punya rakaman tu. So topik healing kasi baru kita explain ni betul-betul. Okay, so next. Apa? So ini tadi kita nak jawab. Tadi kita jawab healing crisis kan? Kita nak jawab barang Cina. Tak ada halal jakim. Mahal, tak ada duit nak beli. Lambat nampak kesan baik sampai bila nak makan. Lambat-lambat lamanya tak siap. Sakit. Lepas satu sakit. Healing crisis kan? Lepas satu healing crisis. Okay, nak jawab ni. So jawab secara am untuk nombor 1, nombor 2 tu macam kat bawah ni. Barang Cina. Banyak barang harian pun Cina buat. Tepung. Ubat gigi Mukmin. Nama dia ubat gigi Mukmin. Tapi owner dia siapa? Kalau you nak petikaikan barang ni Cina lah sebab tulisan Cina kita kata. Beras Jasmine. Nama Jasmine, nama kita. Tapi siapa owner dia? Kita kata gitu. So jadi jika di negeri Cina, lebih banyak orang Islam berbandingkan negara kita. Jadi walaupun bangsa Cina, tapi dia Islam. Jadi istilah rejection tentang Cina buat tu, cuba jawab macam ni. Kan? So tak ada halal jakim, kita cakap. Jakim telah mengendoskan Badan International Jakim kepada negara-negara yang lain tu. Kita tak payahlah pergi negara-negara tu. So kita tunjuklah kita punya Tai Chong punya halal jakim tu. Ada ni. Dan benda ni pun ada di website jakim. So kalau boleh kita tunjuk. Kita buka dan tunjuk website jakim. Ini logo daripada Taiwan yang jakim endorse. Kalau ini dari Indonesia, ini dari Thailand. Tak ada halal jakim pun tak apa. Halal Taiwan. Okey, lagi apa nak jawab? Okay. Yang mahal tu nanti macam. Okey, mahal macam ni jawab. Okay. Kita ada dua pilihan dalam merawat sakit.
Suppression, hilangkan sakit yang ada sambil meneruskan kerosakan yang berlaku dalam badan. Healing, hilangkan sakit sambil menghentikan proses kerosakan. Ramai memilih suppression kerana tersalah faham peranan hospital atau ubat-ubat tu. Menyangka rawatan ini lebih murah. Menyangka rawatan ini lebih selamat. Sebenarnya, cost suppression dan healing tak banyak beza. Malah boleh lebih menguntungkan jika kita memilih healing. Cakap tu. Sebenarnya yang sana pun mahal. Cuma you ada insurans je. Dan ke arah lebih rosak. So yang pasti suppression ialah proses menjadikan seseorang tu lebih lemah dalam segala aspek. Dari segi fizikal dan spiritual. So kita kata kat situ. And then ada cara kalau kita nak makan percuma. Boleh jawab yang mahal tu. Ada cara kalau kita nak makan percuma. So nak jawab mahal tu kita kena jawab rejection pasal bisnes tadi. Kita kena jawab rejection tu Okey, so jadi seterusnya sakit-sakit ni pula. So tadi kita dah jawab 1, 2, 3 sampai bila nak makan lambatnya tak siap-siap sakit. Okay, ini kita kena jawab healing crisis lah. Saya tak minum kopi sebab ada kafein. Ini kita kena cari maklumat kafein tu nak bagi tahu dia kita perlu minum kafein untuk onlinekan saraf kita. Sebab tu orang minum kopi dapat demam kerana saraf dia online disebabkan oleh kafein dalam kopi tadi. Lagi satu ada linzi dalam kopi tadi kan kita punya askar-askar kita. So kita kata kita kena carilah, kena cari statement ni. Simpan kan statement kat grup nak jawab kafein. Okay, sakit badan ni rasa kita ada buat kat sini. Sakit badan sebab sumbat. Rasa sakit saraf dah online. Bagus sangat. Jika tak sakit, kadang-kadang saraf dah offline. Badan dah sakit tapi kita tak tahu. Sedar-sedar tumbang. Ini boleh dengar. Diamond Nur Yuliani. Suka makan Panadol. Batal sekali tumbang. Tak tahu. Leukemia, kanser darah. Sebab semua saraf dah offline. Tak boleh detect. Ini cerita dia kalau kita nak bagi tahu. So baguslah. Sakit-sakit badan, tahniah. Saraf dah online. Okey, so pening kepala. Yang ni lagi lah. Pening kepala sakit kan. Dan seterusnya tu yang nombor apa tadi? 8 dengan 9 tu. Pening kepala, sakit kepala dan tak boleh tidur. Sakit kepala tak boleh tidur tu yang ni tadi. Jawab je yang ni tadi. Okey, sama benda dia. Okey, yang bisnes yang mahal tadi. Kita boleh guna yang Kak Ina ajar you. Rejection tentang bisnes ni. Kena guna semua senjata ni untuk menjawab tentang bisnes. Kalau tak guna senjata ni, memang kita tak boleh pergi cakap MLM ni satu benda yang satu bisnes yang bagus tapi tanpa ada apa-apa yang di tangan kita kan. So kita kena guna semua senjata ni. Kita kena bagi jelas. Kita kena sedarkan mereka. Mungkin terfikir orang tu sakit. Macam mana nak buat bisnes kan? Benda ni dah lah mahal. Kita bantu dia lah. Kita kata ada tak kawan? Panggil datang rumah, saya tu ceritakan. Kalau anak dia, kita boleh jumpa anak dia, kita ajar anak dia. Kita pastikan anak dia tentang bisnes. Sebab kita nak dapat makan benda ni secara percuma kan? Macam tu. So jadi kita kena guna semua senjata ni. Malam tadi pun Rabu malam Khamis baru ni pun grup WM Saizat ada discuss part ni juga untuk kita nampakkan dari segi bisnes untuk jelaskan tentang wang masa dan kesihatan, beri kesedaran pentingnya kita mula sekarang. So bila kita sihat, kita boleh guna badan kita untuk semua benda yang kita impikan. Jadi biar kita berkorban dulu. Sebab kita kalau boleh kita nak naik tangga biru ni, kita tak nak ikut tangga merah ni. So macam mana? Kita perlu bagi kesedaran. Kita kena guna ni. Bermula dengan diri kita kat tengah. Kita kena cakap kita berada dekat track yang betul. Ini kena bukan sekali jumpa. Ini bukan sekali jumpa, you kena banyak kali jumpa dan bercerita. Untuk nampakkan dia tentang perniagaan ini. Untuk ajak dia buat agar dia dapat dana untuk dapat makan benda ni secara percuma. Akhirnya kita akan dapat wang masa dan kesihatan. So kita kata kita guna cat ni lah. Cat yang plan one-on-one ni mula-mula memang susah. Tapi kalau kita rajin, dia boleh naik. Ataupun kita boleh kata kalau nak, dia perlu sangat dana yang banyak, kita buat.
dan 3 green tea tu memang boleh jana dan cepat kalau kita buat lah. Tak buat tak ada lah kan. So kita tunjuk ini dengan jelas. So ni semua kena pakai kerana untuk menjawab rejection tentang mahal. Sebab kita kena ajak buat bisnes. Mahal tak ada cara lain, kena ajak buat bisnes. Kalau kita tak ajak buat bisnes, macam mana nak selesai? Jadi bila ajak buat bisnes, memang kita kena ceritalah peluang yang ada dan kena tahu kenapa Chuang Hu buat secara networking. Dia pasarkan produk dia. Benda-benda ni semua kita dah discuss dalam topik-topik terperinci lah. So cuma kalau nak jawab mahal, you kena mahinkan diri you bagaimana nak ajak orang buat bisnes Chuang Hu. Baru you boleh jawab. Kalau tak, memang orang tu tak akan makan. Dan kena pun, kalau orang kata mahal dan bisnes tak nak buat, kita nak buat macam mana? Takkan kita nak bagi. So kita kata tak apalah, itu pilihan dia. Pilihan mereka. Hari-hari kena buat pilihan. Pilihan untuk merawat diri sendiri, pilihan untuk makan linzi apa, pilihan untuk makan linzi berapa banyak. Itu adalah pilihan dia. Jadi kita respect pilihan dia, kita move orang lain. Tapi kalau kita rasa kita belum betul-betul nampakkan dia, kita rasa kesalahan tu di pihak kita sebab kita tak cerita betul-betul. Kita pergilah lagi, ceritalah lagi, bagilah maklumat lagi, sampailah dia nampak. Kalau dia nampak macam kita, pasti dia akan buat benda ini secara sangat serius. Ini dengar balik rakaman kena handle macam mana nak urus bantahan. Dari segi bila orang jawab MLM ni bisnes yang tak baguslah, tak boleh. Ni bila kita ajak buat bisnes kan, dia akan kata, oh MLM je. Oh, tak nak lah, saya nak nanti macam tu lah. So kita kena clear bagaimana kita nak explain. Okay, so itu saja kena rasa. Ada tak yang kena tak jawab? Mari kita patah balik sikit belakang. Okay. So barang Cina kena dah jawab. Mahal macam tadi. Lambat nampak kesan baik kena explain tentang toksik, gas usus tadi. Sampai bila nak makan kena explain gas usus jugalah. Okay. So yang kopi ni pasal saraf. Semua ni dah jawab. Dia makan set perut dah lama ini explain gas usus. Dah lah, semua dah jawab. Ada apa-apa lagi rejection yang kena tidak senarai di sini? Boleh sebut untuk kita jawab sama-sama. Ada tak lagi? Boleh bagi tahu sekarang. Masa ada lagi berapa minit? Ada tak? Ada rejection lagi yang kena tak sebut? Dengar ke? Ada kena tanya? Rejection kalau maknanya semua kena dah sebut. Tak ada benda lain dah. Ada lagi tak? Ada lagi tak yang kena tak sebut? Hai, sini sepi ni ada orang ke tak ada orang ni? Ada. Ada. Ada lagi tak yang kena tak sebut? Yang tak boleh nak jawab? Ada idea ke apa yang kena present untuk membantu you all menjawab setiap rejection? Terjawab ke segala persoalan? InsyaAllah dah, insyaAllah. Aina je jawab. Okay, Aina nak share testimoni tu boleh, tapi masa kita buat topik set perut nanti. Minggu depan lah ya Kak Ina? Okay, boleh, no problem. InsyaAllah. Sebab masa tu baru kita cerita tentang makan produk. Jadi makan set perut semua kan. Kita buat cerita soya fibers. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita serah balik kepada MC. Kena stop sharing. Okay. Terima kasih Gold Diamond Aslina. Kita bagi peluang lah siapa-siapa nak tanya apa-apa permasalahan. Ada masa lagi ni kan? Ramai ni 26 participant. Lepas ni akan boleh handle semua rejection lah. Sebab dah tak ada jawapan. Tak ada pun. Semua rejection dah terjawab kan? Nanti share slide ya Kak Ina? Share slide. Nanti share slide dekat group. Okay, boleh. Nanti kita share. Okay lah.
Kak Ina, tadi you mention pasal you have a few yang emang even allopathy doctors pun diorang tak berani nak suggest cara rawatan hospital and whatnot. So how do you, macam mana sampai ke tahap, macam mana nak cakap, how do you convince medical doctors, especially specialists, to medical be doctor dia open? kena ni lah. Specialist level. Itu kena tengok keadaan. Setengah tu memang dia orang tak percaya langsung dan dia orang tak bagi ruang dan kita memang tak ada pun peluang untuk bercakap. Tapi setengah tu memang dia tahu sikit sebanyak pasal Lindsay ni dan dia willing nak dengar dan dia pun taklah kata benda ni tak bagus ke pasien dia. Setengah tu memang tahu pun alopati ni tidak boleh membantu. Tambah-tambah bila dia tahu pun, contohnya lah macam Kak Ina selalu cakap, ini kalau you nak tahu detailnya boleh tanya Golden Soha. Mak mentua dia nak buat operation. Dah arwah dah mak mentua dia. So sebab makan ubat yang lama, so bila makan ubat yang lama, semua salur darah tu sebenarnya dah rebut. So bila nak buat operation jantung